Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab penawar bagi hati muka surat Kitab penawar bagi hati muka surat 28 baris 3 daripada atas. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Katanya, dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah yang keras. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras. Jadi masuk perbahasan musannif berkaitan dengan pomok dan loba dalam berkata-kata. Masuk perbincangan yang seterusnya, masih lagi dalam bab loba untuk berkata-kata. Katanya, dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia perkataan yang tiada faedah akan sepotong daripada tanah yang keras. Ni nak banding perkataan yang memberi manfaat dengan perkataan yang tidak memberi manfaat. Jadi perkataan yang memberi manfaat dia panggil perkataan yang berfaedah. Perkataan yang tidak memberi manfaat, mana perkataan itu tidak berfaedah. Maka dia diserupakan, dia nak tasbihkan kata, dia nak serupakan perkataan yang tak beri faedah ni nisbah kita faham ni apa? Baik ke, bagus ke tidak? Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia perkataan yang tiada berfaedah akan sepotong daripada tanah yang keras.
Mana apa? Tak dapat edah lah. Itu umpama tak dapat edah tu. Kita dapat tanah seketul yang keras, agak-agak boleh buat apa-apa lah. Tak ada. Nak jual pun tak ada harga. Nak buang pun boleh. Jadi tak ada apa. Sepotong keras, sepotong tanah yang keras. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketul mas. Dia kata dulu bahawasanya cakapan yang berfaedah itu ibarat mas. Cakapan yang tak beri faedah itu ibarat tanah yang keras. Maka seolah-olah kalau orang yang bercakap dengan cakap faedah, yang tak ada faedah ni, dia memilih tanah yang keras berbanding mas. Jadi kalau kita zahir, kalau kita tak bandingkan dengan perkataan, kalau orang bagi kita, orang bagi batu dengan bagi emas, agak-agak ambil mana? Orang bodoh yang ambil batu. Aku tak nak emas. Saja nak simpan batu, tak ada. Nak beli emas lah, dapat 85 gram pun okey dah. Lah banyak tu. 85 gram emas, Allah banyak lah. Hak tu nisab kita, hak nisbah duit ni 20,000. Tu 85 gram. Kalau sekilo tak tahu. Tu orang bodoh yang akan pilih batu. Begitu juga orang bodoh je akan tak cakap, akan bercakap benda tak ada faedah. Kalau kita kias gitulah. Tapi kenapa kita tak perasan dan kita tak ambil kepentingan dalam bab cakap ni? Sebab tak nampak. Benda tak nampak dizohir, tak dizohirkan. Macam pahala dengan dosa lah, tak zohir. Kalau zohir, kita pilih dah pahala tanpa syak, dan tinggal dosa sejauh-jauh. Contohnya kalau orang tu buat dosa berbau, mesti kita tak buat ya. Sebab berbau busuk, siapa yang suka? Kalau buat pahala tu Allah Ta'ala zohirkan jadi wangi, mesti kita akan jadi wangi sentiasa. Buat baik. Tapi kenapa tak jadi begitu? Sebab kita tak nampak pahala hakikat lagu mana, dosa hakikat lagu mana. Maka kita pun buat lebih kurang. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka betapa, yakni macam manalah suka orang yang berakal meninggalkan ketul mas dan mengambil ia orang yang berakal akan ketul tanah yang keras. Betapa dia tanya kita, ikut mana manusia ni bodoh sungguh lah kalau pilih keras, tanah yang keras berbanding emas. Patutnya orang pilih emas, dia pilih batu, dia pilih tanah. Kalau tanah tu boleh buat jual beli, tak apa, ni tanah keras bagi saja. Tak jadi. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ini yang kata tak ada faedah yang kita bandingkan dengan tanah yang keras tu. Jika perkataan itu, perkataan yang tiada memberi faedah tu, tiada ada padanya pada perkataan yang tiada memberi faedah tu, dosa. Kalau tak ada dosa, kita banding itulah. Kita bandingkan emas itu ibarat perkataan yang tak ada faedah. Lepas tu perkataan yang berfaedah. Kemudian perkataan yang tak beri faedah pula pecah dua. Pertamanya yang tak ada dosa, yang kedua yang berdosa. Sekarang ni dia kiaskan, dia bandingkan dengan tanah yang keras tu, itu pada perkataan yang tak beri faedah, hak tak dosa. Tu dah kalau dosa, dia kata, maka jika ada padanya pada perkataan yang tak beri faedah tu dosa, niscaya telah rugi ia seorang tadi dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia seorang ganti emas akan sepotong api. Dia ambil sepotong api. Cantik perumpamaan ni supaya kita faham. Jadi perkataan yang tak beri faedah ni ada dua. Pertamanya hak jenis dosa, yang keduanya tak jenis dosa. Yang tak jenis dosa ibarat macam tanah. Ibarat macam apa? Tanah yang keras. Kalau yang berdosa ibarat kita ambil api. Jadi orang boleh tak orang berakal ambil api tak? Tak ambil api lah. Dan orang berakal akan ambil tak tanah yang keras? Tak ambil juga. Sebab dua-dua tu tak ada manfaat. Bahkan api yang dia ambil tu mudarat pula. Tu kalau orang sentuh api, sentuh panas mudarat lah, mudarat. Itu kalau sentuh ya. Kalau orang api tu ada kat dia, lagilah terbakar habis, itu mudarat. Hal ni mudarat dari sudut mana? Dari sudut masuk neraka Allah Ta'ala dengan izin dia. Masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala. Kalau kita ni mati dalam keadaan cakap benda dosa dan Allah Ta'ala tidak ampun dosa kita tu, tu masalah besar tu. Wal'iyadu billah.
Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka dia kata, dan mengambil dan yang demikian itu, demikian orang yang bercakap tak ada faedah tu ambil api. Tu menceritakan rugi yang sangat besar. Rugi yang sangat besar. Mana untung tak ada langsung, rugi pula ada dua. Rugi kecil, rugi besar. Kalau rugi kecil tu ambil tanah, rugi besarnya bila ambil api. Tu rugi kecilnya bila cakap benda tak ada faedah, yang tak berdosa. Benda yang lebih sangat-sangat ruginya cakap dah tak ada faedah, dosa pula. Wal-a'yadu billah. Kemudian kata musannif, maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat. Dia nak cerita, dah kita duk bahas perkataan tak memberi manfaat ni, ada dua ni. Apa contoh dia nak bagi faham elok ni? Tu. Maka dia kata, maka setengah, yakni sebahagian daripada segala perkataan yang tiada memberi faedah itu, yang tiada memberi manfaat itu, menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri. Kita duk cerita habis lah. Terengganu ni ada nasi dagang 5 jam dia bahas. Dekat Kelantan pula aku pergi ada nasi kerabu sedap 5 jam dia bahas. Lepas tu dia pipi ni pula nasi kandang kamu Melayu dia surnya 5 jam pula. Jadi masalah apa? Tak beri faedah langsung. Tak beri faedah langsung. Faedah apa cakap pasal makanan? Dah lah terliur. Tak boleh nak makan tu terliur pula. Cakap saja, tak berpahala dan tak berdosa. Tak dosa, tak pahala, sia-sia. Itu utama. Dan segala adat manusia, yakni dia menceritakan perjalanan kelakuan segala adat manusia. Adat manusia dia cerita pasal orang, tapi bukan mengumpat lah. Kalau mengumpat haram lah. Yang ni bukan mengumpat dan bukan memuji orang yang sunat, bukan apa. Dia cerita pasal orang. Cerita Cristiano Ronaldo semalam rembat 3 gol. Betul lah ni. Cerita pasal bola. Pasal bola nak cerita tak apa, tapi sampai terlanjur 5 jam tu teruk sangat tu. 2-3 jam tu dahsyat kan. Cerita Minah tu tak kahwin lagi, sepok tak tahu, bahas 2 jam. Tak ada kena-kena. Berzikir. Tu yang kata musannif minggu lepas tu, kalau kita fikir akal yang waras, kalau kita gantikan perkataan yang tak beri faedah atau perkataan yang dosa kita cakap tu, kita ganti dengan zikir, kau dapat mana faedah dah banyak lagi. Zikir lah. Kita tahu benda tu tapi tak buat. Apa? Sebab susah. Tu ya. Benar dalam tasawuf ni susah nak amal mengaji, tak susah. Mengaji senang tak payah nak perah otak. Macam mana nak faham sifat ni? Tak ada. Perah otak, dengki lagu mana tak faham pas sudah. Dah. Semua makruf belaka tomak dalam perkataan lagu mana. Dan dia tu sedar kata, kalau aku isikan masa dengan zikir, baca Quran, mengaji ilmu dan sebagainya, dapat manfaat. Dia tahu tapi tak buat tu ya. Dia tahu fadilat mayang mitih contohnya, tapi tak buat pun. Buat bila? Ramadannya. Waktu lepas Ramadan tak buat dah. Bukan tak buat dah, bukan nak kata buat 3 rakaat, 1 rakaat pun tak buat dah. Tu dia kata apa? Dia kata sunat je. Main sunat je habis. Tu. Dia orang belajar tasawuf ni, sunat tu macam wajib, wajib tu macam fardu. Lain macam. Tu. Wajib tu macam fardu, tu betul lebih teruk daripada hak sunat. Sunat tu macam wajib lah. Tu orang tasawuf. Haram tu macam haram betul lah. Makruh tu macam haram lah. Mana makruh tak sentuh lah. Sunat dia buat macam wajib. Tu orang tasawuf. Tu tak payah nak kata ambil hak kadar harus lagi. Hak tu tahap zuhud, ni ambil warang. Perbanyakkan hak sunat. Hak wajib tu memang kena tunai lah. Haram tu kena jauhi. Hak makruh pun jauhi juga. Ni makruh je. Duk makruh je, sunat je, macam tu. Dia kalau makruh je tapi tinggal tak apa. Sunat je tapi buat tak apa. Ni sunat je, makruh je tak buat pas sudah. Tu. Makruh je buat sampai ke sudah. Tu. Syekh Khatib Syirbini rahimahullahu ta'ala
Garang kitab Mughnil Muhtash ila ma'rifati alfadhil minhaj. Garang kitab Al-Iqna' fi halli matni Abi Syuja'. Garang kitab apa lagi? An-Najmu Thaqib syarah At-Tanbih At-Talib. Tanbih At-Talib 7 jilid. Dia ni kata dia ni tak pernah buat benda makruh seumur hidup. Tu ulama pekoh kita ni. Tak pernah buat makruh seumur hidup, tak pernah buat makruh. Kalau kata tak buat makruh seumur hidup, haram lagi tak buat lah. Jangan kata, makruh tak buat seumur hidup, dah haram, tak payah tanya lah. Makruh dah tu. Makruh dah, hak wajib dengan hak haram. Makruh dah, benda tu wajib kita buat, haram kita tinggal. Sunat kan makruh tu. Makruh tinggal. Kemah. Sunat buat. Kemah. Tu yang nak tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan segala kelakuan manusia, gitulah kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan. Cerita tentang bisnes dia daripada pagi sampai ke petang. Tapi kalau bagi taklimat tak apalah, untuk share ilmu tak apalah. Hak ni cakap saya saja. Tu kalau isi dengan benda yang bermanfaat, yang berpahala, lebih elok. Tu cakap yang tak ada faedah, hak tak jenis dosa. Inilah setengah, yakni sebahagian daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya pada barang itu. Tadi itulah cakap tentang makanan negeri-negeri, cakap tentang adat manusia, cakap tentang kelakuan diri seseorang manusia, cakap tentang kelakuan perniagaan, perusahaan, bisnes dia dan sebagainya. Itu banyak orang cakap. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta. Itu yang pertama. Jadi kalau cakap boleh berlaku dah akhir sekali berdusta, boleh. Berdusta ni pula ada dua passion, hak dosa kecil dengan hak dosa besar. Kalau hak dosa kecil, kalau tidak membabitkan orang lain, tak membabitkan maruah orang lain, tak membabitkan harta orang lain, dia bohong itu dosa kecil lah. Tapi kalau dia itu membabitkan maruah orang lain, membabitkan harta orang lain, mencederakan harta dan maruah orang lain, maka dia bohong tu dosa besar. Dia bohong tu menyebabkan orang muflis, contohlah. Dia bohong tu menyebabkan jatuh maruah orang. Dia bohong tu menyebabkan orang terbunuh. Dia bohong menyebabkan orang itu maruah dia jadi hina. Itu haram lah tu, haram dosa besar. Ni kalau tak ada kaitan dengan benda tu, haram juga dosa kecil. Contoh dia kata, kat rumah tadi aku beli dah tadi helikopter. Tu helikopter aku beli tadi 4 juta. Tu dia. Helikopter parking mana? Parking atas rumah, padahal tak ada pun. Nipu tak? Nipu. Dia nipu tu ada ni tak? Ada mudarat apa tak ke orang? Tak ada mudarat apa, harta pun tak ada, maruah pun tak ada, apa pun tak ada. Tak apa. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan mengumpat. Terjadi juga mengumpat. Mengumpat ni cakap benda yang tak diredai oleh orang tersebut bila dengar, hatta depan dia sekalipun. Tu dipanggil mengumpat. Dan hak tu dah bahas lama dah. Dan berbantah-bantah, berdebat. Ini berdebat yang tak ada faedah, berdebat yang bawa pada permusuhan, berdebat yang tidak membawa kepada kebenaran. Tu semua tak boleh tu. Tu berdebat kerana kebenaran, nak cari kebenaran sungguh tak apa. Ni tu kebenaran sungguh, nak berdebat cara kebenaran, nak mencari kebenaran, tiba-tiba tu gaduh juga. Lepas debat ulah, tak jadi tu kan tu untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan kecelakaan. Tu orang nak cari kebenaran sungguh, kalau berdebat cari kebenaran sungguh tak apa. Sami'na wa ata'na, kalau dia itu betul. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba', benda yang betul itu sepatutnya berhak untuk diikuti. Kalau contoh seseorang itu salah dalam cakapan dia, mesti kita ikut hak tu, walaupun dia tu guru kita. Salah nak buat macam mana? Mesti ikut hak betulnya lagu mana. Hak betul macam mana nak tahu? Kita mengaji ke, kita tahu, dia tengoklah kitab ke, tahu kata, oi salah ni hukum ni, dia sebut gini. Terpaksa kata salah pada bab tu bukan untuk hina dia. Dah tersilap, semua boleh tersilap belaka. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Tu dan memuji. Memuji kat mana ni? Yang jadi maksiat lidah ni, memuji yang dengan sebab memuji tersebut orang jadi riak.
orang jadi takabur. Itu haram memuji. Jadi pujian kita waktu itu sudah jadi maksiat pada Allah Ta'ala. Bukan lagi pujian kepada orang yang terpuji, bukan lagi gitu. Bahkan pujian kepada orang itu menjadi maksiat pula, jadi benda dosa pula. Sebab nak puji orang ni, kalau dapat mengikatkan semangat dia untuk ibadat, sunatlah untuk puji. Tapi kalau menyebabkan dia itu merudum, menyebabkan dia itu takabur, menyebabkan dia itu riak, itu haram kita puji. Itu yang tak ada tu, itu yang tak mau tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Kemudian dia katanya, dan melawak seloro. Dia buat tu dalam kurungan seloro. Melawak ataupun seloro. Melawak apa dia ni? Melawak yang menyebabkan, melawak yang mencacatkan maruah orang, melawak yang bohong. Tu semua ditegah belakang. Melawak tak ada masalah, melawak yang bohong masalah. Melawak yang menyebabkan lalai dunia akhirat masalah. Tu. Jadi itu hukum dia tak boleh lah melawak, bohong orang. Melawak tapi melawak yang bohong orang. Bukan betul. Itu bukan ajaran Islam cara melawak. Nak melawak cara betul lah. Yang ni benda yang disebut tu betul. Itu maksudnya. Nabi SAW melawak, tapi apa yang dia melawak semua betul lah kau. Yang melawak ke mau menakan dia, orang tua ni tak masuk syurga, nangis orang tu. Mana pula Nabi kata orang tua tak masuk syurga, mampu aku. Tu orang dulu Nabi cakap gitu ya, habis nangis terus. Sebab mereka iman tinggi-tinggi belakang, nak masuk syurga, nak rahmat Allah Ta'ala. Tu Nabi SAW kata, bukan aku kata orang tua ni tak masuk syurga secara mutlak. Mana di syurga tu tak ada dah orang tua. Tu semua muda-muda belakang. Tu maksud dia. Betul tak Nabi melawak? Betul. Nabi panggil budak kecil, orang yang ada dua telinga. Tu. Betul tak? Betul lah, dua telinga. Tu. Mungkin dengan ada yang lawak lah. Kita nampak macam biasa ya. Sebab tak real. Tu. Habis. Jadi melawak yang selora, yang dikeji itu ialah yang bohong, yang boleh membawa pada lalai kepada Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu masalah lah. Adapun berdusta, maka iaitu berdusta. Dia hurai satu-satu. Tadi dia kata berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, memuji dan melawak. Dia hurai seko-seko. Adapun berdusta, maka iaitu berdusta, mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi barang yang ia barang atasnya barang. Yang ini menyalahi wakil, menyalahi realiti. Dia cakap sesuatu kesalahan realiti, itu dia panggil bohong. Dia ada istilah bahasa Arab kadzib dengan batil. Ada beza. Kadzib tu bohong, batil tu batil lah. Kadzib tu bohong. Sebab apa kita kata bohong? Sebab pertama kita tengok kataan dia dulu. Dia kata Mekah dibesut. Kita dengar cakapan dulu. Lepas tu kita tengok di realiti bukan Mekah dibesut. Mekah dibesut pula, Kaabah dibesut. Bukan Kaabah dibesut, Kaabah di Mekah. Tu dia panggil bohong. Dia pertama tengok kawan tu cakap dulu, kemudian tengok pada realitinya bukannya Kaabah tu dibesut, Kaabah tu di Mekah. Bohong lah dia panggil. Sebaliknya kalau dia tengok realiti dulu, dia tengok Kaabah dah di Mekah tu. Tu dia tengok dah. Kemudian dia dengar ada orang cakap Kaabah tu dibesut. Hak tu batil. Tu. Hak tu dia panggil batil. Tak ingin bohong, dia panggil batil. Salah juga batil tu pun. Tapi nisbah kepada dia tengok wakil, dia tengok realiti dulu. Dia tengok dulu Kaabah di Mekah, tengok dah. Tiba-tiba dia terdengar orang cakap Kaabah tu dibesut. Itu dia panggil batil. Tu Jadi Nabi SAW dan Rasul-Rasul tidak membohong, tidaklah batil. Bahkan mereka itu padanya hakun dan juga sidqun, benar. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata sama ada mengetahui ia seorang akan yang demikian dan menyahaja ia seorang atau tiada, yakni tiada mengetahui. Sama ada dia tahu dah hak betulnya gini tapi saja cakap tipu. Tu pun satu. Ataupun dia memang tak tahu. Dia memang tak tahu. Dia cakap benda tu dan dia tak tahu benda tu pun. Dia cakap benda tu silap. Jadi dusta juga dia panggil.
Jadi dua masalah. Pertamanya dia itu tahu bahawasanya benda tu tak betul pun, dia saja cakap itu. Tu dia panggil dusta. Ataupun dia cakap satu benda tu dia tak tahu pun tu tak betul, dia tak tahu pun itu tak betul, juga dia panggil bohong. Tu. Sebab apa? Sebab menyalahi benda yang sebenar. Tu Tapi bohong ni bukan semua dosa. Tapi panggil bohong, tapi tak semua bohong dosa. Contoh lagi dia akan bagi tahu. Contoh bohong yang tak dosanya ialah, contohnya ialah untuk merapatkan hubungan ukhuwah Islamiah antara sama umat Islam. Ada orang bergaduh, Ahmad dengan Muhammad bergaduh, kita pun bohong ke Ahmad, bohong ke Muhammad sesuatu yang menyebabkan mereka bersatu balik. Boleh, tak ada masalah. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan mengetahui dan menyengaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Tu. Jadi dia kata, yang tadi dia kata mengetahui, tahu benda tu salah, kemudian dia saja bohong. Tahu benda sebenar lagu mana, dia saja bohong. Tu dosa. Tu. Adapun dia tak tahu hak tu bukan sebenar, hak tu dia cakap, dia tak bohong lah. Contoh dia tak tahu, contoh dia kata tak tahu Kaabah ni di Mekah, contohlah. Dia pun kata Kaabah dia besut. Betul tak? Tak betul. Bohong tak? Bohong. Dosa tak? Tak dosa. Tu apa tak dosa? Sebab dia tak tahu. Tu. Dia tak tahu Kaabah dia besut. Kaabah di Mekah. Dia pergi kata Kaabah dia besut juga. Beza dengan orang yang tahu Kaabah di Mekah. Dia tahu dah, tapi dia saja kata Kaabah tu dia besut, nak nipu orang tu. Tu hukum dia dosa. Tu. Iyahlah ke lain tu. Tu contoh Kaabah tu, Kaabah di Mekah tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata jadi bukan syarat lah mengetahui dan menyahaja, itu bukan syarat nak kata dia itu dusta. Bahkan kalau dia tak tahu dan dia tak sengaja sekalipun, dusta juga, bohong juga dia panggil, cuma tak dosa lah. Dalam berfirman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 61, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Artinya, maka menjadikan kita akan laknat Allah Ta'ala itu atas sekalian yang berdusta, yakni sekalian orang-orang yang berdusta dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mendapat laknat Allah Ta'ala, tak dapat rahmat Allah lah gitu. Tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah begitu. Kalau dapat laknat, tak dapat rahmat. Bila dapat rahmat, ternafi laknat. Gitu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata, dan bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda dia bagaimana? Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wal birru yahdi ila al-jannah wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujuru yahdi ila an-nar wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzab. Rawahu Syaikhan. Riwayat hadis Bukhari Muslim. Panjang. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimkan oleh kamu akan benar, yakni mestilah kamu sentiasa bercakap benar, kerana benar itu menyampaikan ia benar kepada kebajikan, yakni pahala. Kalau cakap betul dapat pahala, cakap dosa, cakap dusta dapat dosa. Dan kebajikan itu menyampaikan ia kebajikan kepada syurga. Tu dia menunjukkan kebajikan. Bila dapat pahala, dapatlah syurga dengan izin Allah lah. Kita masuk syurga Allah Ta'ala ni dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan dengan amalan. Cuma usaha ikhtiar kita untuk dapat rahmat Allah Ta'ala melalui amalan yang soleh lah. Tu. Dan senantiasalah seorang laki-laki itu benar, mestilah seorang itu sentiasa benar, dan bersungguh-sungguh ia orang laki tadi akan benar, hingga ditulis akan dia akan laki-laki tadi pada sisi Allah Ta'ala yang banyak benar. Sampai tahap tak ada dalam suhuf kitab amalan kita ni, bukan suhuf, kitab amalan kita ni tak ada yang kita pernah kata bohong. Kena banyak benar.
Cakap tu, tik lah kau. Tak ada di kitab kita tu ada pangkah. Apa? Bohong. Tak ada. Dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan akan berdusta. Dia suruh jauhkan diri daripada berdusta. Wa iyyakum wal kadhiba, tu uslub bahasa Arab lah. Wa iyyakum wal kadhiba, yakni suruh jauhkan daripada berdusta. Kerana berdusta itu menyampaikan ia berdusta kepada jahat, seperti keluar daripada taat. Keluar daripada taat itu jahat tak? Bila keluar dari bila dia itu bersifat dengan sifat jahat, maka dia tidak lagi dipanggil sebagai taat. Jadi berdusta itu berdusta yang dia tahu benda sebenar dan sengaja dia tahu benda, dia bagi tahu benda yang sebaliknya, maka hukum dia berdosa. Bila hukumnya berdosa, maka hukumnya jahat. Bila jahat, jauh daripada rahmat Allah, maka tak diberikan gelaran sebagai orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jahat itu menyampaikan ia jahat kepada api neraka. Yang ini dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala, dosa itu bila banyak akan masuk neraka lah. Tak akan masuk syurga. Tapi kalau Allah Ta'ala izin masuk syurga dengan makna Allah Ta'ala ampun dosa dia, tu tak ada masalah, boleh jadi. Sebab dia orang mukmin. Orang mukmin yang berdosa, Allah Ta'ala boleh pilih sama ada nak ampunkan dia ke atau tak ampunkan dia, boleh berlaku. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tu dah tu, di sisi bukan. Dan senantiasalah hamba itu bersungguh-sungguh pada berdusta hingga ditulis akan dia, akan hamba tadi pada sisi Allah Ta'ala yang banyak dusta. Kalaulah hamba ni sokmo berdusta, dan berdusta itu salah satu daripada alamat munafik. Dia panggil munafik amalan. Munafik ada dua, munafik amalan, munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad itu kekal dalam neraka Allah Ta'ala sebab dia diiktibarkan sebagai kafir. Kalau i'tiqad amalan itu apa-apa amalan yang digelarkan sebagai puak munafikin. Contohnya sembahyang lambat, contohnya sembahyang cepat, contohnya sembahyang tak berjemaah, cakap bohong, bila orang titipkan amanah dia khianat, bila dia berjanji dia tidak menepati. Itu semua ciri-ciri munafik. Munafik apa? Munafik amalan. Munafik amalan ni fasik taraf dia, bukannya kafir. Kalau munafik i'tiqad kafir, contohnya dia i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu bukan Tuhan, padahal dia sebut di mulut Allah itu Tuhan, dalam i'tiqad hati bukan Tuhan. Jadi itu dia panggil orang Islam tapi munafik. Beza dengan orang kafir jelas-jelas dia kata Allah Ta'ala itu bukan Tuhan. Itu kafir lah, tu orang masuk neraka dah dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan mendapat ia dikehendaki dengan ditulis di sini, dihukumkan bagi yang pertama dengan banyak benar. Dan mendapat, tu maksud dia, maksud tulis di situ dengan mana dihukumkan bagi yang pertama, yakni bagi orang yang pertama, iaitu orang yang sentiasa cakap benar tu, dihukumkan dengan banyak benar, dengan makna semua perkataan dia banyak tu. Dihukumkan begitu, tu maksud tulis. Dan mendapat ia seorang yang tadi itu akan sifat dan pahala yang banyak benar. Pahala pun besar lah. Dan dihukumkan bagi yang kedua, yakni bagi orang yang bercakap dengan bohong tadi tu, dengan banyak berdusta. Itu maksud menulis diri dia itu ditulis sebagai orang yang berdusta. Apa ditulis? Yakni dihukumkan dia itu sebagai orang yang banyak berdusta. Dan mendapat ia seorang akan sifat dan dosa yang banyak berdusta. Dia dapat dosa lah, hasil timbalan daripada dia itu jenis passion banyak cakap benda dosa, maka dia pun dapat dosa yang banyak juga. Kerana berdusta itu menjauhkan ia berdusta akan iman. Yakni iman yang sempurna, bukan iman makna kufur ni. Jadi kalau orang yang berdusta itu dia tidak ada iman, dengan makna tidak ada sempurna iman. Bukan maksud dia tidak beriman terus tak. Kalau tidak beriman terus jenuh itu. Kalau kita baca hadis-hadis mengatakan bahawasanya kalau buat sekian-sekian tak ada iman. Tak ada iman di situ kalau berkait dengan amalan, tak ada iman maknanya tak sempurna iman.
Bukan makna dia kafir, bukan. Kalau benda yang berkait dengan i'tiqad, benda yang berkait dengan benda qat'i, dia langgar. Kalau dia kata tak ada iman, itu baru tak ada iman sungguh. Ni tak ada iman, tapi benda berkait dengan amalan, itu tak ada iman dengan makna tak sempurna iman. Bukan makna tak ada iman terus. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil imani. Itu dalil dia, riwayat Imam Ahmad dan Abu Shaykh. Artinya arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan berdusta. Kerana berdusta itu menjauhkan ia berdusta akan iman. Noktah. Berdusta suruh takut. Mana apa? Suruh jauh. Bila suruh jauh, maknanya benda itu berdosa. Dan kalau buat juga, makna dia menjauhkan iman, yakni iman yang sempurna. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Qatrul Ghaith Syarh Masail Abil Laith, mukmin, orang yang beriman itu ada dua. Pertamanya sempurna iman, keduanya tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman ni kalau Allah Ta'ala tak ampun, masuk neraka dulu bakar, kemudian baru masuk syurga. Kalau iman yang sempurna, kamil, ngaji kitab, ngaji fardu ain, dia sembahyang, puasa cukup, haji umrah kalau mampu dia pergi dan sebagainya, itu mukmin yang kamil, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu masuk neraka. Ni kalau tak belajar fardu ain, tak tahu, dah lah belajar dah tak tahu lagi. Tak belajar lah dia panggil tu, kena belajar serta tahu. Macam kitab Misbah ni sebut dalam kitab, dalam bab i'tiqad, mestilah mengetahui serta i'tiqad. Tak memada tahu saja. Tahu apa? Kena i'tiqad. Ni pun tak memada belajar saja, belajar serta faham. Ni tak faham, tak jadi apa. Dalam kitab Manhajul Qawim sebut, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala sebut, orang yang berada ilmu tapi tidak beramal, dan orang yang beramal tapi tidak ada ilmu sebab tak belajar, sebab tak mengaji, maka dua-dua ni boleh masuk neraka Allah Ta'ala. Dua-dua ni boleh masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayang dah tapi tak tahu mayang macam mana. Mayang lama dah, dekat 100 tahun. Tak pernah belajar suti habuk pun tentang mayang. Dia tahu rokok macam tu sebab orang ikut orang je. Sebab dulu budak-budak orang tengok dia rokok macam tu, dia pun besar dalam keadaan rokok ikut orang, bukan rokok kerana ilmu. Tak tahu syarat sah rokok apa dia, tak tahu rukun rokok apa dia, tak tahu syarat sah takbiratul ihram dia, tak tahu syarat sah jadi makmum dia, tak tahu syarat sah jadi imam dia. Asalkan ada azan, ada iqamat, ada tu imam, mayang. Tanpa kita ambil tahu sah dak mayang kawan ni. Nak tahu, nak menghukum macam mana, kita belajar pun dak. Kalau belajar tak apalah. Kalau belajar tak apalah, ni tak belajar jam Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Dia kata mana tadi? Ketahui olehmu, mana tadi? Idza kadzdzaba al-'abdu, kerana berdusta dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni rawahu Tirmizi, hadis ni riwayat Imam Tirmizi dan Abu Nuaim. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, adapun apa tadi? Kata Nabi SAW, idza kadhiba al-'abdu kizbatan taba'ada 'anhu al-malak milan mi'ataini min natni ma ja'a bihi. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.